inspirasi, euforia, Islami, semuanya diikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kementerian Pertahanan sedang menyusun pelbagai pendekatan dalam usaha memperkasakan pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET dalam kalangan anak tentera khususnya pada peringkat pengajian tinggi. Sumbangan itu menurut Timbalan Menterinya, Adli Zahari, antara inisiatif yang dilakukan kementerian itu ialah mengadakan pertemuan dengan pihak Petronas dan Tenaga Nasional Berat TNB untuk merangka program bersesuaian seperti latihan berkaitan TVET dan padanan pekerjaan untuk anak tentera. 5 unit kios jualan makanan mahasiswa Perak Sejahtera bakal diwujudkan oleh Kerajaan Negeri Perak di institusi pengajian tinggi terpilih menyajikan pelbagai pilihan makanan dengan harga rendah dan berkhasiat untuk pelajar B40 bermula pada bulan Jun depan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Muhammad berkata Yayasan Bina Upaya Darul Rizwan dan Kotak Global Sdn Bhd sebagai pihak bertanggungjawab melaksanakan projek perintis yang akan dimulakan di Universiti Sultan Azlan Shah, Kuala Kangsar, Perak. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKI menyerahkan peruntukan kewangan berjumlah RM77,269,264 untuk negeri Perak bagi tahun ini. Jelas Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Hakimah Muhammad Yusof, peruntukan itu adalah bagi tujuan pembayaran allowance dan imbuhan kepada guru kafa, imam, bilal, siak dan guru takmir termasuk bayaran khas sekali beri RM600 kepada kumpulan itu di negeri Perak. Akhir sekali, Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menasihati rakyat Malaysia di Sudan agar berwaspada dan tidak mengambil risiko untuk keluar buat sementara waktu berikutan konflik di negara itu. Justru, ujar Datuk Seri Dr. Zamri, mereka boleh berhubung terus dengan pihak Malawakil Malaysia di Sudan dan sebarang makluman atau tindakan lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, inspirasi euforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Kapsul Masa. Pada 22 Disember 2016, Majlis Persidangan Pertubuhan Islam Bukan Kerajaan NGOI Negeri Selangor Kedua telah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Pahlawan Muhammad Syukri bin Dahlan, Ahli Majlis Agama Islam Selangor, merangkap pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Pertubuhan Bukan Kerajaan Islam NGOI Negeri Selangor. Majlis ini diadakan di Kinrara Resort Puchong Selangor dan dihadiri sebanyak 50 buah NGOI. Turut diadakan pada majlis ini acara penyerahan bantuan dana NGOI bagi tahun 2016 dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM875,000. Persidangan tersebut diisi dengan ceramah bertajuk Wasatiyah Membentuk Keharmonian dalam Masyarakat. Sesungguhnya, NGOI yang berdaftar di bawah pihak Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, dapat membantu pihak MAIS dalam membangunkan sosioekonomi ummah serta hal ehwal Islam di negeri Selangor. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Kapsul elak pembaziran makanan ini dibawakan kepada anda oleh KDEB Waste Management. Allah telah mensyariatkan puasa pada bulan Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Namun,
menyambut Ramadan dengan berlebih-lebihan dalam penyediaan dan pengambilan makanan ketika berbuka dan murid bukanlah sifat orang yang bertakwa. Bahkan Allah juga membenci sekiranya sikap berlebih-lebihan dalam pemakanan membawa kepada pembaziran. Sikap membazir makanan menghilangkan rasa syukur kepada Allah dan mengurangkan keberkatan kepada ibadah puasa kita. Ayuhlah pada bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya kita seru keluarga, saudara mara dan sahabat handai kita untuk mengamalkan sikap bersederhana dalam pemakanan sekaligus mengelakkan pembaziran makanan. Kapsul elak pembaziran makanan itu tadi dibawakan kepada anda oleh KDEB Waste Management. Alhamdulillah, kenyangnya Mak. Tapi banyak makanan ni. Buang je lah kan? Lain kali membeli biar berpada-pada. Membazir ni. Baiklah Mak. Dah, tolong Mak kemas dan buang sisa-sisa makanan ni. Kalau boleh, kena asingkan plastik dan kertas sebelum buang ke dalam tong sampah. Oh iyalah, dengan cara ni kan memudahkan kerja-kerja pengutipan sampah oleh KDEB Waste Management kan? Ya, kita juga dapat menjaga alam sekitar daripada tercemar. KDEB Waste Management mengucapkan selamat berpuasa dan elakkan pembaziran makanan di bulan Ramadan ini. Astaghfirullah wa kana Allahu ghafurar rahima. 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 Kuala Terengganu 100.2 FM. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona di Zahra, Syara at IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas at IKIM, Kelvin bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan bacaan surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali bersama untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Saya Syafiq Saleh akan nak bawakan kepada anda pertemuan siaran kita untuk 17 April 2023 bersamaan 26 Ramadan 1444 Hijriah. Selamat pagi dan apa khabar untuk anda? Semoga hari ini akan terus dapat kita melakar lagi yang baik-baik insyaAllah. Dan pastikan setiap yang kita laksanakan apa sahaja tugasan kita adanya keceriaan dan ketenangan. Dan elakkanlah daripada kita berputus asa, elakkan daripada sifat marah. Semoga tenang-tenang, sejuk aja kan. Bulan Ramadan ni kita kena ada rasa ketenangan yang boleh kekalkan mood kita, perasaan kita dengan seimbangnya. Okey. Terima kasih Luke dan juga Pian temankan anda untuk Warna Pagi IKIM. Jom teruskan lagi untuk siaran kita berikutnya. Jam 10.15 pagi ada rancangan Persona di Zahra. Sekarang kita berhibur seketika. Kita nak bersama dengan Rabitah lagunya Cinta Luar Biasa. Kekal di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Benarkah dikabar akan cinta itu buta? Kerana saujana ku melihatkan sinarnya. Benarkah perasaan cinta akan membakar diri? Kerana dinda tenteram yang ku nikmati. Rasa cinta aku yang ku miliki ini tak mudah ditafsir dalam diriku itu. Sesekali aku tak mudah menahan rasa sebab rindu mendengarkan namanya. Aku manusia biasa, cinta bukan setulus bibir bicara. Namun
kami kurniakan lagi kepadanya, keluarganya, dengan sekali ganda ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang. Surah Sad ayat 43. Bersama-sama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin membawakan perkongsian ilmu dan panduan kekeluargaan menerusi rancangan Pesona di Zahra. Orang perempuan macam tu cerewet tak? Tak semestinya. Kalau kita berurusan dengan orang mata, jangan kecil hati. Yang bersiaran setiap hari Isnin jam 10.15 pagi. Keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Pesona di Zahra, hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia, bulan yang penuh keberkatan. Ayuh kita lipat gandakanlah rezeki kita di bulan yang mulia ini dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Alhamdulillah, terjemahan Al-Quran bahasa dusun yang pertama di dunia sedang dicetak. Mari bersama KDMRS Muslim terjemahkan Al-Quran keempat lagi bahasa etnik Sabah yang utama, Murut, Rungus, Sungai dan Karazan. Besarnya ganjaran pahala menyumbang di 10 hari terakhir Ramadan. Layari kdmrsmuslim.com atau hubungi 017-363-0412 atau 011-3696-4229. Lembah 91.5 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Terus kembali kita nak sama-sama bawakan rancangan yang kita siap sedia di setiap hari Isnin pagi ini. Kita nak teruskan lagi dengan rancangan Pesona di Zahra. Seperti biasa, anda boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Kalau ada soalan, pertanyaan maupun pandangan, boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 011-2904-004 dan juga di dalam platform media sosial tu anda boleh letakkan soalan pandangan anda di ruangan komen, okey? Dan terus kita nak mengalu-alukan kehadiran tetamu kita seperti biasa. Kita bawakan lagi Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin yang dah pun bersedia di talian kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar? Bagus, Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, baik. Saya kalau setiap kali bersiaran, saya kena tengok jadual, tengok persekitaran. Okey, ni dekat Malaysia ni, dekat Subang ke, dekat Rawang ke, kan. Alhamdulillah lah Ustaz. Apa menjua, seronok sebab apa kita berada di Ramadan ni Ustaz. Kalau kita lihat kita di akhir-akhir Ramadan kan Ustaz, mungkinlah Ustaz, apa persediaan hati kita kalau tengok tarikh yang sebegini, apa yang perlu kita nikmati lagi Ustaz di hujung Ramadan Ustaz. Mungkin Ustaz boleh berikan sedikit Ustaz persediaan hati jiwa kita Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Dirahmati Allah, Didi Ustaz Syafiq, selesai kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, sahabat abang yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pejam celik kan sekejap di masa berlalu. Ya betul. Rasa baru macam nak masuk Ramadan. Nak habis dah. Bayangkan kalau tahun Masihinya, ini baru macam sambut tahun baru Masihi, tengok dah bulan 4 dah masuk bulan 5 dah. Betul. Okay, dah tengah tahun dah. Macam tu juga tahun Hijrah kan. Ini mana Ramadan Syawal. Mana lebih awal berakhir, lebih awal berakhir, Syaban Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dah. Muharram. Habis tahun baru.
Allahu Akbar. Begitu cepat kan Ustaz masa berlalu. Sama-sama lah Ustaz, kita harapkan Ramadan masa yang ada ni kita akan nikmati sebaik-baiknya kan Ustaz. Kita pun doakan juga Ustaz semoga dipermudahkan segala urusan. Katanya ada buat pergerakan nanti kan nak meraikan lagi projek-projek yang akan dibangunkan oleh Ustaz. InsyaAllah semoga berjaya baik-baiknya. Amin. Okey Ustaz, jom kita nak bincang-bincang lagi menerusi rancangan Pesona di Zahra. Kita nak bawakan lagi perbincangan berkaitan dengan watak. Kita dah kenal watak, kita dah aplikasikan watak. Kali ini pagi ni Ustaz kita nak bincang penambahbaikan watak. Dia kalau dalam masakan, kalau kita pergi touch-up dia lagi sedap. Adakah watak kita ni Ustaz perlu lagi ditambah baik, diperkemaskan? Silakan Ustaz di awal ni kita nak bincang-bincang. Silakan. Okey, terima kasih kepada DJ Syafiq ya. Okey. Ibu-ibu kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian kan, kita dah bincang mengenai perbezaan maknanya manusia ni tak sama dan dia tidak akan sama. Kita tak boleh ukur manusia itu sama jadi sebab itu kita maknanya ada bincang bagaimana yang dikatakan orang akal, orang hati, orang mata dan orang telinga. Orang telinga dia punya main dia adalah information oriented, informasi, maklumat, tak cukup maklumat dia susah nak bergerak. Orang telinga biasa orang agak lambat. Orang telinga yang akan check, double check, triple check. Jadi itu orang telinga. Orang mata dia action oriented, nak cepat je kerja. Keputusan tu nak cepat-cepat, buru-buru je. Orang akal dia by objektif. Dia apa benda yang dia nak buat. Satu benda tu dan orang hati dia inner oriented, dia dalaman. Kalau dalaman dia okey, mood dia okey, maka dia okey. Kalau tak okey, semua benda tak okey. Okey. So dia maknanya kita bincang dah cara memandang berbeza, cara bertutur berbeza, cara memahami satu berbeza, cara dia mengulas berbeza, cara apa semua cara lah, keempat-empat ni berbeza. Itulah keunikan manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Hujurat bahawa hidup kita ni hendaklah lita'arafu. Kita kena saling kenal mengenal. Sampailah daripada kita mula tahu manusia itu macam mana sampai di akhir hayat kita. Sebab ada DJ Syafiq saya ada jumpa satu orang yang dia berkahwin, dah bercucu, dah bercicit, umurnya dan pasangannya kurang lebih 70 tahun. Pun masih ada bergaduh, ada selisih faham. Datang dekat kursus yang saya buat maknanya minta nilai orangnya apa, tapi bagusnya dia nak mengenal pasangan dia. Dia kata malulah Ustaz maknanya bergaduh je depan cucu, malulah. Tapi maknanya dia nak memperbaiki diri dia, itu sangat penting sebab hidup kita ni antara benda yang kita paling penting adalah kita sentiasa memperbaiki diri kita. Allah sebut dalam Quran bahawa qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang sentiasa memperbaiki diri. Okey. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya nak kongsikan dengan kita semua bagaimana peningkatan diri ataupun bagaimana upgrade diri, bagaimana penambahbaikan diri. Sebab kita ni tak ada, maksudnya kena sentiasa memperbaiki diri kita dari masa ke masa, dari semasa ke semasa, dari minggu ke minggu, daripada tahun ke tahun sebab kelemahan diri kita tu memang tetap ada. Sebab kita manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Okey. Sebelum kita bicara mengenai bagaimana satu orang itu nak ataupun ingin memperbaiki diri, prasyarat dia kena ada satu kemahiran. Apa? Kemahiran apa? Kemahiran melihat dan mengiktiraf kelemahan diri dia sendiri. Itu kena ada satu orang yang nak meningkatkan diri dia ada kemahiran ini Kemahiran ni kan banyak kan, kemahiran sosial ni banyak kan. Ada kemahiran masa, ada kemahiran mengurus, ada kemahiran masak. Salah satu kemahiran yang penting diri kita ni adalah kemahiran melihat kelemahan diri kita. Dalam bahasa Arab dipanggil kemahiran muhasabah. Muhasabah ni maknanya kita memuhasabah, kita melihat-lihat kelemahan diri kita dan kita mengiktiraf kelemahan itu adalah kelemahan. Itu satu kemahiran untuk satu kemahiran. Okey. Untuk kita ada kemahiran itu, kita kena jujur dengan diri kita dan kena buangkan sifat sombong. Okey? Kena buangkan sifat ego, kena buangkan sifat sombong pada diri. Kita kena jujur dengan diri dan kita kena buang sifat sombong. Kita kan dah bincang pada kelas-kelas yang lepas kan. Jadi kita pernah bincang. Saya ulang balik mungkin untuk kita ingat balik. Ada satu hari ada orang bertanya kepada saya, DJ Syafiq. Dia kata, Ustaz,
manusia ni jahat saya. Manusia ni jahat sebab setan lah saya. Sebab setan goda dia, kemudian setan bisikkan nafsu dia, jadi dia jadi jahat kan. Habis setan tu jahat sebab apa saya? Kan? Manusia tu jahat sebab setan, kan? Setan tu jahat sebab apa? Siapa lagi jahat daripada setan ni? Tak kan? Aduh, ya Allah. Terfikir kan? Kan? Terfikir kan? Fikir ya. Aduh. Kita manusia jahat sebab setan. Setan kacau kita, setan goda kita kan. Tapi si setan tu, dia jadi jahat sebab apa? Kan? Dia tu sendiri dah setan dah. Kenapa dia boleh jadi jahat? Okay. Benda ni menarik tau. Bila ditanya kepada saya terus terdiam, terfikir. Macam, menarik kan? Saya terus melihat ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa syaitan boleh jadi jahat? Kan manusia jahat sebab setan. Setan jahat sebab apa? Rupa-rupanya benda itu ada jawapannya dekat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada para malaikat, tunduklah kamu, sujudlah kamu, hormatlah kamu kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maknanya semua sujud kecuali iblis. Kenapa iblis tu jadi jahat, tak mau sujud? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan juga dia takabur. Rupanya sifat sombong akan menjadikan satu orang itu menjadi jahat tanpa setan. Sebab tu kalau kita lihat macam mana syaitan ni, kalau orang dah sombong, dia tak perlu susah-susah untuk goda orang itu. Dia sendiri akan merosakkan diri dia. Orang kalau sombong, dia sendiri akan merosakkan diri dia tanpa apa-apa campur tangan syaitan yang banyak pun. Orang kalau tawadhu, dia ikhlas, dia jujur pada diri dia, syaitan susah nak masuk tau. Sebab dia sentiasa nak baik diri dia. Tapi kalau orang sombong, dia seolah-olah macam destroy, dia rosakkan diri dia sendiri tanpa gangguan syaitan pun. Sebab syaitan tu sini jahat sebab sombong lah, sebab sombong, sebab jahat, sebab apa nama, ego tu. Jadi begitu. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian untuk kita mempunyai kemahiran melihat kelemahan diri kita, pertama kita kena jujur dengan diri kita. Yang keduanya memang kena buang sifat sombong. Itu benda yang sangat penting dan perlu sangat kita faham. Sebab kalaulah andai kata orang itu dia ada sifat sombong dan sombong itu dilayankan, maka dia susah untuk ada kemahiran melihat kelemahan diri. Sebab kemahiran melihat kelemahan diri ni dia penting untuk kita bermuhasabah diri kita. Tapi benda ni bukan mudah. Saya satu hari kan DJ Syafiq saya buat kursus. Jadi ada satu hari tu untuk buat kursus ni kita kena kenal diri kita, tu sangat penting maknanya sangat penting. Jadi saya round pertama saya kata okey tuan-tuan sekalian tolong tuliskan kelebihan diri kita. Semua tulis tu kan dengan kembang hidung. Kembang. Bulun. Bulun kan Ustaz? Bulun. 20, 30, 40 kelemahan diri. Kelebihan diri. Kelebihan diri. Okey, dah habis tulis semua. Saya kata okey, tolong tukar kertas dengan kawan sebelah. Sebab kalau sendiri baca macam poyo lah pula kan. Macam angkat diri sendiri. Macam angkat diri sendiri. Saya kata okey, kawan sebelah tolong bacakan kelebihan diri. Okey. Oh, saya adalah orang berdedikasi, saya adalah orang penyabar, seorang penyayang. Tuan punya diri dengan meletakkan jari ni dekat pipi sambil menelengkan kepala, menyengatkan kepala sikit. Betul. Kan? Maksudnya kawan tolong baca. Okey. Kalau saya kata okey, kita berehat sekejap. Okey, kita boleh minum air. Ni waktu tu bukan bulan puasa kita minum air. Maksudnya berehat makan kuih, masuk balik selepas setengah jam. Lepas setengah jam bagi kertas, okey, sediakan pensel. Saya kata okey, sekarang tolong tuliskan kelemahan diri kita. Tolong tuliskan. Kali ni nak cari satu ataupun dua kelemahan diri pun susah. Masing-masing fikir, berkut-kut dari tu fikir apa kelemahan diri aku. Dapatlah satu. Boleh meniru kawan sebelah.
Oi, sama. Kelemahan kita sama lah. Ada persamaan. Ada persamaan. Maknanya dia tak ada idea langsung kelemahan diri dia. Sebab apa? Sebab dalam hidup kita ni kadang-kadang untuk memperbaiki diri, kita tidak ada kemahiran melihat kelemahan diri. Benda tu kena ada. Kemahiran melihat kelemahan diri ni kena ada. Kenapa? Dengan kita tahu kelemahan diri kita, barulah kita boleh memperbaiki diri. Kalau kita tak tahu kelemahannya apa, macam mana kita nak baiki diri kita? Contoh katakanlah, saya pernah jumpa satu orang dia mengadu kepada saya. Dia kata isteri dia kasar dekat dia. Kasar dekat dia. Dia pun ceritakan satu hari. Dia kata, dia cakap kat isteri dia, awak ni kasar lah dengan saya. Tiba-tiba isteri dia, awak ni kasar dengan saya. Selalu tinggi-tinggi suara dengan saya. Tiba-tiba isteri dia memandang dia dengan wajah yang penuh beremosi. Mana dia saya kasar dengan awak? Pada pandai cakap saya kasar dengan awak? Awak tu kan bagus sangat. Sebab pandai kata saya tinggi suara dengan awak. Itu bukan tinggi suara ke? Oh ya ke? Tak perasan. Tak perasan. Yang sedang berlaku itulah yang sebenarnya. Yang sedang berlaku tu tak perasan. Berapa ramai hari ni suami yang kata awak ni marah-marah saya buat apa? Mana dia saya marah? Mana dia saya marah? Padahal suaranya tinggi-tinggi. Intonasinya tengah marah-marah. Dia tak perasan. Dia tu mudah jatuh marah. Tak perasan. Kadang-kadang orang ni dia tak perasan diri dia tu, kelemahan diri. Sebab apa? Tidak ada kemahiran melihat kelemahan diri. Kalau kita tak ada kemahiran melihat kelemahan diri, kita susah nak baik diri sebab kita tak tahu mana bahagian kita nak betulkan. Sebab itu ibu-ibu, kakak, ayah-ayah sekalian, saya biasa dengar perkataan ini. Apa dia kata? Dia kata apa? Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Apa dia? Isteri saya ni hari-hari pergi kuliah duha. Hari-hari pergi kuliah duha. Okey? Tapi melawan boleh tahan Ustaz. Kan? Tak berkurangan melawan dia tu dengan saya. Menengking tu dengan saya. Apa yang dia belajar kat kuliah duha tu? Okey? Dia pergi kuliah duha hari-hari tu, kuliahnya kuliah tajwid. Okey? Dia punya kelemahan diri dia adalah menengking laki, menengking suami. Bagusnya dia tu mendengar pesona di Zahra. Kan? Untuk memperbaiki kelemahan diri dia yang itu. Okey? Tapi dia pergi kuliah tajwid, bagus sangat. Maka ilmu Qurannya meningkat. Tapi tidak bermaksud ilmu untuk menjadi isteri solehah dia meningkat. Maksudnya satu bagian ilmu meningkat, tapi kelemahan tu tidak dapat diperbaiki sebab dia tak perasan kelemahan diri dia apa. Sebab itu kita kena ada kemahiran melihat kelemahan diri. Dan prasyarat dia adalah kena jujur dengan diri kita dan juga kena buang sombong, buang ego. Okay? Kita nak berhenti rehat sekejap, sambil-sambil kita berehat. Minta ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah, abang-abang sekalian, tolong sediakan pensel. Tulis kelemahan diri. Tengok berapa banyak kita boleh dapat dibandingkan kelebihan diri kita. Allah. Macam mana tu kan? Dengan kita seharian mungkin cepat marah ke kan? Cepat terasa hati ke? Semua tu kita perlu tuliskan. InsyaAllah kita boleh sama-sama kumpulkan juga apa kelemahan kita. Sama-sama kita belajar dan tingkatkan lagi kebaikan. InsyaAllah Ustaz, kita nak berehat seketika Ustaz. Kekal dekat talian. Dan rakan-rakan pendengar, bagi anda yang berada di setiap platform media sosial kita, di Facebook juga di YouTube IKIM, kekalkan berada di situ. Kita akan kembali selepas ini, berehat seketika. Setelah melakukan ujian untuk terbang pada tahun 852 Masihi, Ibn Firnas membuat penelitian yang mendalam sebelum melakukan ujian tersebut buat kali kedua, iaitu pada tahun 875 Masihi, pada usia beliau 65 tahun. Ibn Firnas mengundang orang ramai untuk menyaksikan percubaan bersejarah beliau untuk terbang di Jabal Al-Arus di kawasan Rusafa, berhampiran dengan Cordoba. Penerbangan yang dilakukan itu agak berjaya, namun disebabkan tidak mengambil kira cara burung mengepak ketika meluncur turun dan mendarat, beliau telah mengalami kecederaan serius yang menghalangnya daripada melakukan ujian untuk terbang yang seterusnya. Sumbangan besar Ibn Firnas memberikan manfaat besar kepada manusia sejagat. Konsep yang digunakan oleh Orville Wright dan Wilbur Wright
untuk membina kapal terbang berpandukan teori yang diasaskan Ibn Firnas kira-kira 1000 tahun sebelum mereka. Ibn Firnas yang diiktiraf sebagai pencipta mesin terbang dan individu pertama dalam sejarah yang melakukan percubaan untuk terbang meninggal dunia pada tahun 887 atau 888 Masihi. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah, saya Syafiq masih berada di Aspirasi 10.1 dan kita berada di rancangan Pesona di Zahra. Anda boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Kita nak dengarkan lagi perkongsian bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin yang berkongsi hari ini, bercerita lagi bincang-bincang kita tentang mengenal watak, tapi zoom in kita adalah penambahbaikan watak. Tadi Ustaz, sebelum kita berehat, Ustaz ada pesankan, ambil pen, kertas para penonton, sahabat pendengar, siap sedia, tuliskan apa kelemahan kita. Okey. Dan Ustaz, ada yang berkata, Ustaz, kita belum jadi baik jika kita asyik rasa dah baik. Betul ke Ustaz? Macam mana Ustaz? Okey, kadang-kadang rasa dah baik itu satu perasaan sombong pun ya, ego pun ya, melebihi diri daripada orang lain pun ya. Okey, dalam Islam ada beberapa istilah. Satu ujub, ujub. Ujub. Yang kedua adalah takabur. Okey, ujub ni dia rasa diri dia hebat, dia takjub pada diri dia. Ya, maknanya dia terkebil seorang, dia kata barangkali aku ni lah yang paling banyak solat tarawih ni kan. 9 rakaat kau. 9. Itu paling banyak macam mana tu? Paling banyak. Orang lain 8. Dia 9. Jadi lebih. Lebih. Allahu Akbar. Kan? Jadi dia duduk dekat tepi tiang kat surau, terkebil-kebil dia seorang. Itu dia panggil ujub. Ujub dia rasa takjub diri. Takjub diri ya. Maksud takjub diri maknanya dia rasa diri bagus, hebat. Okey. Kalau andai kata dia takjub diri, dalam waktu yang sama dia merendahkan orang lain, itu takabur. Kita sambung. Kamu cerita Haji ni tadi ya. Haji ni dia barangkali dia kata, aku ni yang paling hebat lah sembahyang tarawih kan. 9 rakaat kau. Maksudnya masuk witir 1 lah ya. Maksudnya kata 9 rakaat kau. Okey. Dalam waktu yang sama dia rendahkan orang lain. Tengok imam. Imam tu. Siap boleh banding kan tu. Memang. Tak banding kan. Okey, dia bandingkan imam tu. Jadi dalam waktu ujub campur dengan merendahkan orang lain, itu takabur. Jadi itu yang dalam Quran ketika Allah sebut syaitan ataupun iblis tu aba wastakbara, dia enggan dan dia juga takabur. Kita tengok apa perkataan iblis. Pertama sekali dia tak nak sujud pada Adam tu. Pertama dia rasa diri dia bagus, dia ujub. Dia kata apa? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia ni. Maknanya dia rasa dia bagus. Aku lah paling bagus ni kan. Yang kedua, dia start merendahkan Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dicipta daripada api, dia dicipta daripada tanah. Maknanya itu. Jadi balik pada soalan tadi itu, kalau dia kata dia rasa diri dia dah sentiasa baik, kalau dia rasa sentiasa baik itu sebab dia ujub, maksudnya jaga diri lah. Takut dia melangkah kepada satu step lagi, dia merendahkan orang lain, dia jadi sombong. Ada orang kalau sombong ni ataupun orang ni rasa dia bagus, dia sombong kan. Masalah tu macam saya sebut tadi, setan tu jahat sebab dia apa nama, dia jahat sebab sombong tu. Manusia jahat sebab setan. Setan tu jahat sebab apa? Setan tu jahat sebab sombong tu.
Dia sendiri dah setan. Macam mana ada bapak setan ke yang jadi kena jahat tak? Sombong tu jadi kena jahat. Ya. Okay? Allah. Okay. Baik. Okay, kita sambung. Silakan Ustaz. Terus. Okay. Ini maka tuan-tuan sekalian, kita dalam kuliah ataupun bicara mengenai personal Zahra, bagaimana meningkatkan upgrade diri ya. Untuk upgrade diri apa-apa pun kita cakap kita nak baikkan diri, kita nak tingkatkan diri kita nak muhasabah diri kita. Dia punya kunci dia, prasyarat dia kena ada kemahiran melihat kelemahan diri. Okey. Tapi kadang-kadang macam saya cerita tadi kan, untuk kita seorang-seorang kebil kita nak lihat kelemahan diri kita, kadang-kadang kita tak jumpa. Kita tak perasan. Kita tak perasan kelemahan diri kita. Sebab kita tak tengok diri kita. Kita jarang tengok diri kita. Kita tengok orang lain. Orang lain tengok kita. Jadi itu yang kadang-kadang kita tak perasan kelemahan diri kita. Kalau kita tak perasan kelemahan diri kita, ada 5 golongan yang boleh bagi tahu apa kelemahan diri kita. Ada 5 golongan yang boleh bagi tahu apa kelemahan diri kita. Yang pertamanya guru kita. Sebab itu hidup kita ni kena sentiasa berguru. Guru ni dia akan dapat beritahu kelemahan diri kita. Kalau kita lihat DJ Syafiq, ibu kakak, saya sekalian, setiap orang-orang yang hebat dalam sukan dan sebagainya, dia ada guru. Guru tu supaya kadang-kadang katakan Mak Ali kan, Muhammad Ali kan, dia bertinju tu, dia ada jurulatih dia. Kalau dia bertinju dengan jurulatih dia pun akan kalah. Tapi kenapa dia ambil jurulatih tu? Supaya jurulatih tu tengok mana kelemahan diri dia yang dia tak perasan, yang dia tak nampak. Maksudnya orang hebat, kalau contoh dalam meningkatkan kemahiran, dia kena ada jurulatih. Baru jurulatih tu akan nilai mana tangan tu bawah sikit, ni sikit, gaya tu lain sikit, dibetulkan. Dibetulkan. Maknanya kelemahan diri itu. Jadi mana yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita adalah guru kita. Sebab tu belajarlah banyak guru, tak apa. Lagi banyak guru, lagi bagus. Sebab kita tak tahu mana satu guru kita yang futuh, kita panggil. Futuh ni maknanya yang membuka ilmu pada kita tu. Saya ni asal orang Johor. Macam DJ saya juga orang Johor kan. Ustaz, double check dulu cewa. Orang Perak, orang Penang. Penang Ustaz. Penang. Cewa. Tapi belajar dulu kat Johor. Ada juga ni. Darah tempe ada. Okay. Saya ni asal belajarnya dekat Johor. Dekat Johor ni dia ada sekolah agama petang. Okey. Sekolah agama petang. Daripada kecil dulu saya belajar faraid. Sekolah agama Johor ni dia belajar faraid daripada kecil tau. Saya ingat darjah 3 ni zaman kita dulu, zaman dulu saya tu. Darjah 3 tu dah belajar faraid. Darjah 4 dah belajar faraid. Darjah 4 sekolah agama Sekarang punya modul saya tak tahu. Dulu kita pakai Matla' al-Badrain. Matla' Badrin. Kitab-kitab sekarang mungkin dah pakai nota-nota yang Jabatan Agama buat. Maknanya belajar. Tapi saya tak pernah faham faraid. Tak pernah faham. Okey, sampai saya masuk, arwah saya hantar pergi pondok, tak pernah faham. Okey, tak pernah faham. Saya belajar dekat banyak tempat, tak pernah faham. Boleh jawab peksa dengan hafalan tapi tak pernah faham. Okey, sampai saya masuk ke Universiti Malaya, bidang saya syariah undang-undang, ada satu profesor ni, dia mengajar saya buat faraid, baru saya faham. Padahal saya belajar faraid daripada kecil tau. Nak ceritanya, guru ni yang futuh dia panggil, istilah dia futuh, ilmu kita ni tak sama. Mungkin dalam ilmu fiqh kita ada satu orang guru, tapi ilmu akhlak kita satu orang guru yang lain. Ilmu Quran satu orang guru yang lain. Sebab itu belajar banyak guru ni bagus. Kita tak tahu maknanya mana satu yang futuh ilmu kita dipanggil, yang buka ilmu kita tu, yang sampai kita jadi faham sangat ilmu kita tu. Jadi maknanya guru yang pertama yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita adalah guru kita. Yang kedua, yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita ni adalah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana. Orang bijaksana ni kadang-kadang dia tak mengajar pun, tapi dia orang yang berpengalaman, orang yang mahir.
Kita pergi pasar beli ikan. Makcik yang jual ikan tu sambil bungkus ikan kita. Sambil bungkus ikan kita bebel seorang. Sabarlah nak. Lelaki tu memang macam tu. Perangai dia bergaduh je biasalah. Makcik ni mana dia tahu aku pagi tadi gaduh dengan lelaki aku? Kan? Makcik tu tengok muka kita, dia boleh tahu kita bergaduh dengan lelaki pagi tadi. Sebab orang bijaksana ni kadang-kadang orang biasa je kita tengok di mata kita, tapi dia mahir satu benda tu. Contoh macam bagaimana Nabi Musa AS mencari Nabi Khidir AS. Maknanya padahal Nabi Musa tu dah memang hebat ilmu dia. Dia boleh cakap direct dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Dia boleh cakap direct dengan Allah. Tapi ketika dia kata, Allah, ada tak orang lebih alim daripada aku, lebih bijak daripada aku? Ada. Mana cari Nabi, dia pun mencari. Dalam periwayat mengatakan Nabi Khidir yang dia cari itu. Okay, jadi mana yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita adalah yang keduanya, orang yang bijaksana. Yang ketiga yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita ni adalah iaitu orang yang sayang dekat kita. Orang yang sayang dekat kita mungkin suami kita, mungkin isteri kita, mungkin anak kita, mungkin menantu kita. Jadi dia boleh bagi tahu kelemahan diri kita. Yang ketiga. Tapi kadang-kadang masalah kita adalah kita tak suka orang tegur kita. Itu kata prasyarat dia adalah kena buang ego dan kena jujur dengan diri. Kita tak mampu nak dengar kelemahan diri kita. Macam mana kita nak memperbaiki diri kita? Sebab itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah dia ada berpesan, kalau kau mendengar satu-satu perkataan, unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Kamu tengok apa yang dia cakap, kamu jangan tengok siapa yang bercakap. Kalau kamu tengok siapa yang bercakap, mentang-mentang yang bercakap tu suami kamu tak ikut, kan? Benda yang sama DJ Syafiq cakap, sama. Tengah bercakap pada yang mengendalikan program, betul lah DJ Syafiq yang cakap, padahal lelaki cakap lama tu padahal tu, kan? Kan? Kadang-kadang DJ Syafiq kan, apa yang tak cakap sama je dengan apa yang bini kita cakap, sama je. Tapi bini cakap sebab dia tu bini, maka kita pun tak dengar je kan. Cuma mentang-mentang ustaz cakap, maka betul lah ustaz tu cakap, kan? Padahal bini cakap lama dah bebel lah kan. Itu kan. Jadi yang ketiga yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita adalah orang yang sayang dekat kita. Okay? Yang keempat, yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita, yang keempat adalah sahabat baik kita. Itu kita kena ingat. Dan sahabat baik ni, apabila dia memberitahu maksudnya kelemahan diri kita, maksudnya benda tu dah terlalu teruk dah sebenarnya. Sebab sahabat baik, nature dia susah nak bagi tahu kelemahan diri kita. Kalau dia dah cakap tu teruk sangatlah benda tu. Sebab tu sahabat baik kalau cakap dengan kita mengenai kelemahan diri kita, bukan dia tak nak bersama kita, bukan dia tak sokong kita, tapi dia nak kita tu menambah baikkan diri. Ya, orang lain dah tengok teruk sangat sebenarnya. Sebab dia sayang kat kita lah disebutkan benda itu. Tapi kadang-kadang kita tak terima, kita musuhi pula kawan baik kita tu. Tak bertegur pula, kan? Kita kata pula dia macam-macam. Padahal dia nak tengok kita lebih baik. Dan yang terakhir, yang keempat untuk kita memperbaiki diri kita, yang keempat iaitu musuh kita. Sebab itu kadang-kadang orang yang tak suka dekat kita ni bagusnya kalau dia bercakap memang sangat jujur. Orang yang tak suka kat kita tak ada nak berlapik-lapik. Dia cakap terus terang, kan? Dia tak macam kawan baik, orang yang sayang kat kita mungkin berlapik-lapik, berbunga-bunga, berpantun-pantun. Kita pula tak faham pantun, kan? Kita dia cakap terus terang macam tu, kita bersentap. Tapi kadang-kadang apa yang dia cakap dia betul, kan? Cuma kadang kita tak suka nak dengar benda tu, kan? Tak suka nak dengar benda tu. Ini bibir kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, kan? Jadi maknanya kita dalam memperbaiki kita, watak-watak kita, seperti orang telinga, orang mata, orang hati, orang akal, ada bahagian-bahagian kita kena tingkatkan diri kita, kan? Cuma nak meningkatkan diri ni memang kena daripada kita kecil sampai akhir hayat kena baiki diri. Sebab manusia tu ada kelemahan-kelemahan diri dia, kan? Jadi mana prasyarat dia adalah dengan kita, maksudnya maknanya kemahiran melihat kelemahan diri. Kalau kita susah, maka ada 5 golongan yang boleh bagi tahu kelemahan diri kita yang boleh kita tingkatkan. Jadi sempena bulan Ramadan ini, kan? Kita berhenti rehat sebentar, kejap lagi. Maknanya
Hujung-hujung Ramadan ni yang penting kan untuk meningkatkan diri. So ini rahsianya kita bincang dalam Pesona di Zahra. Ya. Kita bahas sebentar. Masya Allah. Suspend lah Ustaz. Tunggu kan. Cewa. Kita akan sama-sama bincangkan Ustaz. Bagaimana Ramadan ini akan terus dapat didik hati kita dan dapat ubah kita. Mungkin ada yang katanya sebelum ni rasa biasa-biasa. Tapi bila dengar Pesona di Zahra dalam bulan Ramadan pula, ada yang kita nak boleh ubah diri kita yang ke arah kebaikan. Kejap lagi kita akan bincang-bincangkan. Okay? Kita nak berehat seketika. Dan jangan ke mana-mana untuk anda teruskan kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Antara keistimewaan Ramadan ada padanya solat tarawih, solat yang tidak ada pada bulan yang lain. Itu menandakan Ramadan itu istimewa. Bahkan Nabi sebut dalam hadis, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, yakni solat tarawih, itu maksudnya solat malam tu dimaksudkan dengan solat tarawih. Kerana iman dan mengharap keredaan Allah. Ada syaratnya. Bukan sembahyang tarawih 20 sebab nanti nak upload dekat Facebook dan tarawih 20. Oh, bagusnya kita orang ni 8 je. Nak tunggu komen macam tu. Itu bukan imanan wahtisabah. Iman dan wahtisabah ni buat memang mengharapkan keredaan Allah. Rasa manisnya ibadah di Ramadan kerana ia ibadah yang memang diharapkan oleh orang-orang yang ingin mencari Allah. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ikutilah semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih buat anda yang baru buka pasang Radio IKIM. Sekarang kita berada di rancangan Pesona di Zahra. Saya Syafiq Saleh temankan anda untuk Aspirasi 10.1 Radio IKIM. Dan kita nak teruskan lagi rancangan ini bersama-sama perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, yang mana kita berkongsi berkaitan dengan penambahbaikan watak. Sebelum berehat tadi, kita nak tahu Ustaz, rahsianya Ustaz. Kan dia punya suspend tu sebelum rehat tadi. Wow, saya pun berdebar. Ustaz, bagaimana Ramadan Ustaz dapat tingkatkan penambahbaikan watak kita Ustaz yang ke arah kebaikan? Silakan. Okey. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian, dalam bulan Ramadan ni, hujung Ramadan ni kan. Okey, yang penting adalah kita daripada bulan Ramadan kita berada dalam fasa pengampunan, kemudian fasa rahmat, fasa pelepasan daripada api neraka, bara'atun minan nar. Pelepasan daripada api neraka, bara'atun minan nar, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita sebagai umat Muhammad, ada peluang untuk kita melepaskan diri daripada api neraka. Okey. Api neraka ni tidak akan membakar orang yang matanya menitiskan air mata kerana mengenangkan dosa-dosa. Okey. Dia hadis Nabi SAW ada menyebut bagaimana titisan air mata taubat satu orang itu boleh memadamkan api neraka. Dan kenapa disebut sebagai taubat itu? Kenapa disebut sebagai titisan air mata itu? Sebab orang yang memperbaiki diri dia, kalau dia jujur dan buang keegoan, dia memang betul-betul boleh memuhasabah, memurnikan diri dia. Sebab itu boleh menitiskan air mata. Dia ada kemahiran melihat kelemahan diri. Dia kenang-kenang kelemahan diri dia. Kemudian akhirnya kalau betul-betul dia boleh menitiskan air mata, sebab ya Allah, banyaknya salah aku kepada orang lain dibandingkan salah orang kepada aku. Memang orang lain tak sunyi juga buat salah kepada kita. Tapi kita pun apa kurangnya? Hari-harian kadang-kadang kita bergurau dengan isteri kita, dengan suami kita yang kita tak perasan. Sikit sebanyak menyentuh hati dia tu kan. Kita tak perasan kadang-kadang dengan mak ayah kita.
Kan mentang-mentanglah kita ni dah pandai, dia sekolahkan kita ni kita rasa kita dah pandai, jadi tinggi suara. Kadang-kadang mak bapak tak cakap pun, kan? Tapi maknanya benda itu menyebabkan hati dia tersentuh, kan? Kadang-kadang mak bapak kalau susah, dia tak pernah minta pada anak-anak pun, kan? Dia susah, dia tanggung sendiri. Anak susah, dia memikirkan tak boleh tidur. Dia susah, dia tak nak susahkan anak-anak pun, kan? Anak-anak senang, kadang-kadang kalau tak tanya khabar pada mak ayah, memang mak ayah takkan mengadu apa-apa kepada kita. Cuba kita bayang fikirkan, kita balik kampung dengan kita, itu pentingnya melihat kelemahan diri ataupun muhasabah tu. Kita balik kampung contohnya kan. Apa salah kita maksudnya belanja lah, maksudnya mak bapak takkan minta kita, kan? Tapi kita belanja lah. Maksudnya peruntukan untuk makan besar bagi keluarga besar yang semua balik kampung contohnya. Kan? Apa salah anda kata kita sama-sama khidmat keluarga kita? Kalau keluarga orang lain, keluarga abang kita, keluarga adik kita, keluarga kita pergi dapur tolong basuhkan. Ini buatan ramai-ramai, balik macam raja, kan? Terkontak-kanting mak bapak kita tu, maknanya basuh pinggan lah, basuh apa semualah, kan? Ini perlukan muhasabah, ini perlukan kita melihat kelemahan diri kita. Kalau tak, kita tak akan perasan benda ni, kan? Jadi maknanya kita melihat kelemahan diri kita, apa yang patut kita buat dan sepatutnya, kan? Mak bapak kita tak pernah pun menyebut untuk dia susah dan sebagainya, tapi kita kena faham lah. Dan sampai satu masa nanti mak bapak kita tak boleh bercakap pun, itu ketika dia telah tiada di muka bumi ini. Dia tak boleh bercakap kepada kita, dia memerlukan doa kita, kan? Tapi tanpa muhasabah, kita akan perasan benda ni. Dan kita berselfie sana, berselfie sini, hoa sana, hoa sini, sembang dengan kawan sampai 2-3 pagi contohnya kan, dekat kedai mamak contohnya kan, dekat kedai minum, kedai apa juga kita buat, main golf lah apa semua kan. Mendoakan mak bapak ni tak sampai seminit pun, kan? Tapi benda tu besar bagi dia terutama ketika dia dah tak ada. Tanpa muhasabah diri, kita takkan dapat nampak, oi, aku ni tak doa pada mak bapak aku ke? Kita akan nampak benda tu, kan? Ini pentingnya dalam Islam disuruh kita bermuhasabah. Muhasabah ni maknanya melihat kelemahan diri kita dan kita baiki. Kan? Kita ni anak yang terlalu pentingkan diri sangat ke? Sampai nak mendoakan mak ayah pun tak. Tapi cuba kita susah. Cuba susah. Pergi cari ustaz sana, pergi cari ustaz sini, minta ustaz sana air, minta ustaz sana air sini, buat kenduri sana, kenduri sini untuk diri kita. Kan? Supaya baca Yasin, saya tengah tak sihat. Bagus, memang bagus benda tu. Tapi mak bapak kita perlukan juga benda itu. Terutamanya kalau dia dah tak ada dah. Terutamanya daripada doa daripada kita. Jadi maksudnya dalam bulan Ramadan ini kita muhasabah, kita perhatikan, kita renung-renungkan. Kalau mak bapak masih ada tu, hargailah mereka, hargailah maknanya apa yang ada pada dia. Jangan susahkan hati dia. Kalau tak boleh nak tolong dia, jangan susahkan hati dia. Ini dah lah tak tolong dia, menyusahkan hati dia pula. Kan? Kita berhutang, orang berhutang cari sampai kat rumah mak bapak kita. Ketika kita berhutang, tak bincang dengan mak bapak, kan? Ketika kita kena kejar hutang, mak bapak yang susah. Banyak anak-anak kena menyusahkan anak, kena menyusahkan bapak. Jadi maknanya kita perhati, kan? Dan benda itu semua bila kita faham, akhirnya kita akan mewujudkan suasana keluarga yang harmoni. Bayangkan suami muhasabah diri, isteri muhasabah diri, anak muhasabah diri, menantu muhasabah diri, kan? Jadi maksudnya semua muhasabah, semua nak jadi baik, kan? Jadi mewujudkan satu keluarga yang sangat harmoni, kan? Tapi kalau muhasabah lawannya berbalah, suami berbalah, isteri berbalah, menantu berbalah, tak nak muhasabah, kan? Maknanya anak pun berbalah dengan menantu, menantu berbalah dengan pak mertua dan sebagainya, maka tak ada kerukunan dalam rumah tangga tu, kan? Akhirnya kerukunan rumah tangga tu tak dirasa sebagai rumah tangga yang baik dan harmoni. Jadi kita dalam Pesona Nizara, akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mendengar ini saya di Syarif dan siapa-siapa mendengar, Allah kurniakan keluarga yang bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin, insya-Allah Ustaz. Semoga kita ini sebenarnya datang hadir, kita didikan pertama daripada keluarga, kan? Bagaimana kita diasah, dilatih, dididik dari rumah lagi, dan itulah sebenarnya corak kita supaya menjadi insan yang baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Doakan Ustaz, semoga apa yang kita belajar ni mengenal watak kita, watak yang baik-baik yang kita keluarkan, walaupun ada sisi negatif, sisi positif, tetapi kita seimbangkan dan jadikan sebagai satu panduan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ustaz, di hujung ni pimpinan doa dari Ustaz, silakan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tashba'u min du'a la yusma' wa na'udzubika min ha'ula'i arba'. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang sangat bermanfaat Ustaz. InsyaAllah apa yang Ustaz sediakan kepada kita, mohon halalkan Ustaz ilmu yang disampaikan untuk kita guna dan sampaikan, sebarkan lagi kepada orang lain juga Ustaz. Semoga Allah pelihara Ustaz dalam apa jua perjalanan lepas ini. Saya tak tahu Ustaz nak pergi menyelam ke. Ustaz ada destinasi kapal terbang Ustaz? Ada ada. Apa boleh bawa Cessna. Masya Allah kan. Kapal terbang di udara, di selam. Masya Allah. Kalau nak tahu boleh ke Instagram Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Ustaz Amin. Boleh kita tengok-tengok kat situ. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Ada rezeki ada masa kita jumpa lagi untuk pertemuan siaran yang akan datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat rakan-rakan kita yang terus ikuti dalam Bola Bicara ini di Facebook juga di YouTube, yang like, komen, share. InsyaAllah semoga dapat memberikan manfaat dalam pertemuan kita menerusi rancangan Pesona di Zahra. Okey. Dan teruskan setia bersama IKIM. Banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tawau 100.7 FM. Nikmati hidangan barakah, bersih dan segar daripada DSH Group, catering terkemuka di Malaysia, berpengalaman dan berkepakaran mensajikan pelbagai